Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Sakinah Saleh, iaitu selaku pensyarah dan pemeriksa untuk tugas saya ini. Saya Muhammad Fitri Syazwan bin Muhammad Abdul Nasir bernambah IC 990118027627, bernambah matrik D201910875007, dan saya merupakan Fakulti Sains Sukan dan Kejurutihan, mengambil program Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan dan Sains Kejurutihan. Saya merupakan pelajar daripada kumpulan O untuk subjek HNF 3012, iaitu Falsafah Ilmu. Tujuan saya melakukan video ini adalah sebagai salah satu pentaksiran akhir untuk tugasan kali ini. Saya diberi pilihan untuk memilih satu tajuk daripada 3 tajuk yang diberikan, dan saya akan memilih tajuk yang pertama. Seperti yang saya beritahu sebentar tadi, saya akan memilih tajuk yang pertama, iaitu perbandingan antara teori kebenaran struktural paradigmatik dan teori performatif. Video ini mengandungi 4 bahagian, iaitu bahagian yang pertama, pengenalan, penghujahan, perbandingan dan refleksi peribadi. Sebelum kita mula dengan lebih lanjut, apa itu perbandingan antara teori struktural paradigmatik dan performatif? Kita tahu dahulu apakah yang dimaksudkan dengan teori kebenaran. Teori kebenaran, manusia hidup di dunia ini pada hakikatnya untuk mencari kebenaran pengetahuan, hasil proses dari usaha manusia untuk mengetahui sesuatu perkara. Dalam konteks falsafah ilmu, terdapat beberapa cabang yang boleh dibahaskan ontologi, sebagai contoh ontologi, aksiologi, epistemologi. Dalam perbincangan ini, saya akan menekankan kepada cabang epistemologi yang saya akan kaitkan dengan teori kebenaran. Apakah yang dimaksudkan dengan epistemologi? Epistemologi berasal daripada bahasa Yunani, iaitu epistemi dan legos. Epistemi bermakna pengetahuan atau kebenaran, dan legos bermaksud fikiran, kajian, atau secara istilahnya epistemologi ini adalah pengetahuan yang sistematik mengenai pengetahuan, di mana ia berketetapan dengan topik yang akan saya bincangkan, iaitu teori kebenaran, atau dikenali sebagai the theory of truth. Menurut Aceng Rahmat, epistemologi merupakan cabang falsafah yang membahaskan tentang terjadinya ilmu, sumber ilmu, saranan, metod atau cara memperoleh ilmu, atau kesahan dan kebenaran tentang ilmu tersebut. Sekarang kita masuk ke bahagian teori kebenaran, iaitu the theory of truth. Apakah yang dimaksudkan dengan teori kebenaran ni? Teori kebenaran bermaksud ilmu pengetahuan, dia berlawan dengan pengetahuan yang sudah ada. Ilmiah mengikut metod dan yang dijalankan secara sistematik. Sebagai contoh, apabila kita ingin mengetahui tentang sesuatu perkara, maka kita akan katakan perkara itu benar. Tetapi sebaliknya, ahli falsafah mendefinisikan, dan mereka mempunyai pelbagai pendapat yang berbeza untuk mendefinisikan tentang sesuatu kebenaran. Oleh itulah maka terciptalah pelbagai teori yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Seperti yang kita tahu, teori kebenaran ini mempunyai 5 teori. Untuk teori yang pertama, iaitu teori kebenaran korespondensi atau teori kesesuaian. Teori ini menyatakan kebenaran adalah kesesuaian atau kesepadanan antara penyatuan idea tentang kenyataan, realiti atau fakta. Berdasarkan teori korespondensi ini, sesuatu penyataan adalah benar jika isi pengetahuan yang dikandung penyataan itu bersesuaian dengan objek yang dituju oleh penyataan tersebut. Sebagai contoh, seorang mahasiswa menyatakan bahawa Kota Baru terletak di Kelantan. Sebaliknya, orang lain menyatakan Kota Baru terletak di Pahang. Maka penyataan itu adalah tidak benar, sebab faktanya ialah Kota Baru tu memang di Kelantan. So, apabila seseorang menyatakan Kota Baru terletak di Pahang contohnya, penyataan itu dah tidak benar. Itu merupakan contoh untuk teori kebenaran korespondensi. Seterusnya kita masuk ke teori yang kedua, iaitu teori kebenaran konsistensi dan koherensi atau teori keteguhan. Berdasarkan teori ini, sesuatu penyataan dianggap benar apabila ia bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Maknanya, pertimbangan adalah benar jika ia bersifat konsisten dengan pertimbangan lain yang telah diterima kebenarannya atau
berkesinambungan mengikut logik. Sebagai contoh kita ambil sini, semua manusia pasti akan mati. Ada satu pernyataan yang benar. Maka pernyataan bahawa Ali manusia dan Ali pasti akan mati adalah benar pula, sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan yang pertama. Seterusnya untuk teori yang ketiga, iaitu teori pragmatik. Teori pragmatik dicetuskan oleh Charles S. Peirce pada tahun 1839 hingga 1914 dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada tahun 1978 berjudul How to Make Ideas Clear. Menurutnya, fungsi teori ini berfikir bukan untuk menangkap pernyataan tertentu, melainkan untuk membentuk idea bagi memenuhi keperluan atau kepentingan hidup manusia. Seterusnya kita masuk ke teori yang ketiga, iaitu teori yang kita akan membincangkan dan membandingkan sebentar lagi, iaitu teori struktural paradigmatik atau paradigma. Teori ini bermaksud kebenaran berdasarkan paradigma atau perspektif tertentu dan didukung oleh sekelompok komuniti ilmuwan. Nilai bersama yang menjadi penentu penting dari pelaku kelompok ianya berfungsi sebagai keputusan yang diterima dalam hukum yang tidak bertulis. Teori ini dikesan daripada tokoh falsafah terkenal seperti Thomas Samuel Kuhn dan Robert T. Frederick. Thomas Samuel Kuhn berpendapat bahawa terminologi adalah kunci yang dipakai dalam ilmu pengetahuan. Sebagai contoh untuk teori ini ialah di dalam kelas, seorang guru memberi tugasan berkumpulan kepada pelajar. Jadi pelajar akan mencari maklumat yang berlainan dalam setiap kumpulan tu. Jadi dan pendapat dan maklumat yang diberikan itu adalah benar dan akan dikemukakan kepada guru. Jadi akan timbullah pelbagai jawapan yang benar dan ianya boleh digunakan pakai oleh guru untuk membuat sebagai rujukan. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan paradigma? Paradigma merupakan nilai bersama yang menjadi penentu penting dari perilaku kelompok. Ianya berfungsi sebagai keputusan yang diterima dalam hukum tak tertulis. Pengujian suatu paradigma terjadi adanya kegagalan yang berlarutan dalam memecahkan masalah yang menimbulkan tentang sesuatu krisis. Seterusnya ialah teori kebenaran performatif. Teori ini bermaksud kebenaran diputuskan oleh pemegang autoriti tertentu. Ianya menjamin kehidupan sosial yang lebih rukun, berperaturan, tertib dan stabil. Masyarakat akan menganggap bahawa perkara yang benar diputuskan oleh pihak yang mempunyai kuasa tertentu. Sebagai contoh, dengan ini saya melantik atau mengangkat anda sebagai manager untuk syarikat kita. Jadi seseorang itu akan mempunyai seseorang yang mempunyai kuasa dalam syarikat tersebut telah melantik seseorang untuk menjadi manager. Jadi ini merupakan setiap staf di situ kena mengikutlah apa yang diberikan itu. Okey, itu untuk merupakan salah satu contoh untuk teori performatif. Teori ini berasal dari John Longshore Austin pada tahun 1911 hingga 1960 dan dikembangkan oleh Frank Ramsey dan Peter Strawson. Mereka berpendapat bahawa sesuatu pernyataan adalah benar jika ia membentuk sesuatu kejadian yang realiti. Dalam kehidupan seharian, kita seharusnya mengikut kebenaran prestasi seperti seseorang yang mempunyai kuasa rujukan boleh menjadi pemerintah atau pemimpin agama, pemimpin tradisional dan pemimpin untuk sesuatu kerajaan. Jadi setiap rakyat haruslah mengikut apa yang disuruh atau yang dikehendaki oleh seseorang pemimpin tersebut. Sekiranya setiap rakyat mengikut apa yang dikehendaki oleh seseorang yang mempunyai autoriti atau kuasa,
maka kehidupan seharian akan lebih terjamin, lebih orang kata lebih structural, lebih sistematik. Okey. Tetapi negatifnya untuk teori ini, mereka tidak boleh, seseorang tidak mempunyai inisiatif untuk berfikir secara kreatif, kerana apa sahaja yang hendak dilakukan haruslah mengikut seseorang yang mempunyai kuasa. Jadi pemikiran untuk seseorang itu adalah terhad dan haruslah mengikut apa yang dikehendaki oleh seseorang yang mempunyai kuasa tertentu. Contoh lain untuk teori performatif ini ialah, sebagai contoh dari sudut agama, ialah penetapan tentang sesuatu, sebagai contoh tentang sesuatu perayaan. Contohnya 1 Syawal ditentukan oleh gabungan orang yang punya autoriti, iaitu Raja-Raja Melayu selepas melihat anak bulan, dan mereka menetapkan sesuatu tarikh untuk umat Islam di negara ini berpuasa. Jadi setiap rakyat haruslah mengikut apa yang ditentukan oleh orang yang mempunyai autoriti. Dan seterusnya kita masuk ke bahagian perbandingan antara teori kebenaran struktural paradigmatik dan teori kebenaran performatif. Untuk teori kebenaran struktural paradigmatik, kebenaran diperoleh daripada andaian dalam pemikiran, manakala teori performatif, kebenaran diperoleh oleh pemegang autoriti tertentu yang bersifat autoriti atau kuasa. Teori struktural paradigmatik adalah rangkaian fenomena atau realiti berdasarkan kelompok tertentu, manakala untuk teori performatif mempercayai tentang sesuatu kebenaran berdasarkan kepada pihak yang mempunyai autoriti seperti pemerintah. Untuk teori struktural paradigmatik, kita harus manusia bebas untuk memberi pendapat atau idea, manakala untuk teori performatif pula, manusia haruslah mengikut dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh seseorang yang mempunyai autoriti seperti pemerintah. Dan seterusnya ialah penglibatan individu dalam teori struktural paradigmatik dan teori performatif. Untuk teori struktural paradigmatik, haruslah mempunyai banyak individu untuk mencari tentang sesuatu kebenaran, manakala untuk teori performatif hanya melibatkan satu individu sahaja untuk menentukan tentang sesuatu kebenaran. Sebagai contoh, pemerintahlah yang mempunyai autoriti dan menentukan tentang sesuatu kebenaran. Dan perbandingan untuk yang seterusnya ialah dari segi kebenaran atau flexibility tentang sesuatu kebenaran. Untuk teori kebenaran struktural paradigmatik, sesuatu kebenaran itu sentiasa berubah-ubah mengikut ketetapan masa dan kehendak tentang sesuatu kebenaran tersebut. Manakala untuk teori performatif pula, sesuatu kebenaran tidak berubah dan ianya telah ditetapkan oleh seseorang yang mempunyai kuasa dan ianya tidak akan berubah. Dan seterusnya dari segi pertukaran maklumat. Untuk teori kebenaran struktural paradigmatik, sesuatu kebenaran itu akan berlaku banyak pertukaran maklumat kerana ianya saling. Sebagai contoh saya berikan tadi, di dalam kelas guru memberi sesuatu tugasan berkumpulan dan maklumat dicari itu akan menimbulkan pelbagai maklumat untuk mencari tentang sesuatu kebenaran. Manakala untuk teori kebenaran performatif, maklumat itu tidak berubah kerana ianya ditetapkan oleh seseorang pemerintah atau seseorang yang mempunyai autoriti sahaja. Seterusnya ialah kesimpulan untuk perbandingan teori ini. Setiap manusia, sebagai manusia, kita mestilah mempunyai keinginan untuk mengetahui tentang sesuatu kebenaran, dan tidak salah untuk kita mengaplikasikan teori-teori ini dalam kehidupan seharian, kerana kita tidak boleh memfokuskan kepada sesuatu teori sahaja kerana ianya saling berkait rapat. Dan sebagai seorang guru,
kita haruslah memahami dengan lebih dalam teori-teori ini, kerana supaya kita dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran kita di dalam kelas suatu hari nanti. Dan di akhir video ini saya akan memberikan sedikit refleksi peribadi ataupun pendapat saya, iaitu saya mengakui bahawa ianya agak sedikit sukar untuk kita memahami dengan lebih lanjut apakah teori-teori kebenaran atau the theory of truth. Ianya memerlukan kita untuk membuat pembacaan yang lebih dalam dan pencarian maklumat yang lebih luas supaya mudah untuk kita mengaplikasinya dalam kehidupan seharian. Sebagai seorang guru, saya haruslah memahaminya supaya apabila tiba masanya nanti, saya boleh menerapkan teori ini dalam pelbagai bentuk mengikut kesesuaian masa. Dan seterusnya, untuk refleksi peribadi saya, kedua-dua teori kebenaran, iaitu teori struktural paradigmatik dan teori performatif ini mempunyai hubungan yang sangat rapat, dan ia boleh digunakan pakai mengikut kesesuaian masa. Jadi saya rasa itu sahaja untuk tugasan video final assessment saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.